Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi sebelum kita masuk waktu zuhur, kita ambil masa sikit untuk teruskan bacaan kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita sudah sampai pada perbahasan adab tayammum, adab bertayammum. Tayammum merupakan rukhsah. Sama ada kita bertayamum itu kerana tidak ada air, ataupun kita bertayamum itu kerana kita sakit. Sama boleh tak? Jadi tidak ada air itu dipanggil sebagai al-faqdu hissan. Tidak ada air secara hissi, cari-cari tak ada. Ataupun ada air tapi tak boleh digunakan sebab apa? Badan kita tak boleh kena air. Jadi sama ada al-faqdu hissan ataupun syara'an, tayamum ketika itu dianggap sebagai rukhsatun, satu keringanan, satu kelonggaran daripada syarak. Ada pandangan mengatakan at-tayammum azimah. Nak tak nak mesti kena buat macam sembahyang 5 waktu tu lah. Yang rukhsahnya ialah pada ketidakperluan untuk qada pada beberapa gambaran. Pandangan ketiga mengatakan at-tayammum itu ialah azimah kalau hilang air, ataupun kerana kalau al-faqdu hissan, kalau dia bertayamum kerana air tidak ada, cari-cari tak jumpa. Tapi kalau al-faqdu tu syar'an, air ada tapi tak boleh guna, sebab anggota badan sakit, ketika itu at-tayammum dianggap sebagai rukhsah. At-tayammum dianggap sebagai rukhsah. Jadi pandangan ketiga ni memperincikan, mentafsilkan. Dalil bagi pandangan yang ketiga, mereka mengatakan at-tayammum itu sah. Tak, walaupun bagi orang yang asi bis safar. Contoh seseorang pergi ke Kuala Lumpur, tak, atasnya untuk berzina, berzina. Dalam perjalanan tak ada air, sebelum bertaubat, boleh tak dia bertayamum? Ataupun mesti bertaubat dulu baru boleh bertayamum? Jawapannya boleh untuk dia bertayamum, tak, walaupun dia belum bertaubat. Sedangkan al-asi bis safar, dia pergi ke Kuala Lumpur itu tidak ada niat lain semata-mata untuk pergi berzina. Jadi al-ba'ith, punca kepada dia bergerak daripada tempat dia ke Kuala Lumpur hanya semata-mata untuk zina. Na'udzubillah. Orang seperti itu dipanggil asi bis safar. Walaupun begitu, kekal boleh dia bertayamum kalau air itu tidak ada secara hissi. Gitu. Boleh? Jadi kalau apa? Kalau rukhsah, sepatutnya la tunatu bil ma'asi. Ni kaedah fiqhiyah. Al-rukhsatu la tunatu bil ma'asi. Rukhsah tak boleh bersama dengan maksiat. Tidak boleh bersama dengan maksiat. Maknanya rukhsah kalau kita kalau seseorang tu buat maksiat, boleh tak dia ambil rukhsah keringanan daripada syarak? Tak boleh. Tidak boleh. Contohlah, seorang pemuda pergi contoh ke Kelantan, niatnya untuk mencuri. Dalam perjalanan nak buat jamak, ataupun nak sembahyang qasar, boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab rukhsah la tunatu bil ma'asi. Jadi kat sini boleh, sedangkan dia juga nak buat maksiat ni, tujuan safar tu untuk maksiat, dibolehkan. Kalau faqdu tu hilang air tu secara hissan. Jadi itu dalil kepada tayammum ni rukhsah, bukan azimah. Itu sebahagian ulama mengatakan begitu. Sebagai ulama tu maksud saya mereka yang mentaksimkan, mentafsilkan, kalau al-faqdu tu secara hissan maka azimah, kalau al-faqdu tu secara syara'an maka rukhsah.
Adapun sahnya tayamum orang yang asi bersafar sebelum taubat itu rasanya jumhur, kebanyakan ulama memang sebut lagu tu lah. Tidak ada masalah, tak ada isu tu. Okey, kita baca adabut tayammum fa in ajazta an isti'mal al-ma' li faqdihi ba'da at-talabi aw li'udhrin min maradin aw limani'in min al-wusul ilayhi min sab'in aw habsin aw kana al-ma'u al-hadiru tahtaju ilayhi li'atashik aw li'atashi rafiqika aw kana milkan li ghayrika wa lam yabi' illa bi akthara min thaman al-misli aw kana ila akhirih. Jadi dia sebut dalam kitab kita ni, Imam Ghazali sebut apa? Maka jika kamu tidak mampu untuk gunakan air, tak, disebabkan salah satu sebab daripada 6 sebab yang aku nak beritahu ni, tak. Yang pertama ialah kerana tidak ada air. Selepas kamu cari air di dalam waktu, masuk Zuhur cari air tak jumpa, secara terperinci kena tengok kitab fiqh lah. Ketika itu kamu boleh bertayamum. Aw li udhrin min maradin aw limani'in min al-wusul ilaih. Ataupun ada air tapi kamu ada keunduran, tak boleh guna air. Tangan sakit, luka yang tekuk, doktor sebut tak boleh kena air. Tak, kalau kena air menyebabkan penyakit lambat sembuh, tak, ataupun makin sakit. Ataupun air ada tapi nak sampai kepada air tu ada mani', ada penghalang. Antara air dengan kamu ada binatang buas, tak? Ataupun kalau kamu nak pergi ambil juga air, mungkin ditangkap dan dipenjarakan, tak? Okey, au kana al-ma'ul hadiru tahtaju ilaihi, ataupun air ada, tak, dekat rumah. Tapi air yang ada tu diperlukan untuk memberi minum, untuk diberi minum kepada kita punya apa? Isteri, anak-anak, binatang ternak dan sebagainya. Tak, binatang-binatang hayawan yang muhtaram. Tak, tu. Ataupun air ada. Au kana milkan. Au kana milkan li ghayrika, ataupun air milik orang lain dan bila kamu nak beli dia tak jual kecuali dengan harga lebih daripada samanil misli. Harga di tempat tu biasanya apa? 1 liter air RM2.5 contoh. Tak. Ketika itu di tempat itu harganya RM2.5. Tak. Tiba-tiba kawan kamu jual RM2.07, RM2.06. Tak. Ketika itu nak beli tidak ada masalah, boleh beli. Tak, cuma tak wajib beli dan kamu boleh terus berpindah kepada tayamum. Tu. Kakak pasal loyang. Apa dia? Kakak pasal yang ni. Mari sini pula lah. Janganlah goyang tu. Au kana bika jirahatun au maradun, ataupun ada pada badan kamu jirahah, luka. Tak? Luka disebabkan kemalangan dan kena api dan sebagainya. Ataupun marad, sakit. Tu syokir tu. Takhafu minhu ala nafsika, yang mana kamu bimbang, kamu takut luka yang ada, sakit yang ada tu kalau guna air menyebabkan apa? Kematian, menyebabkan hilang manfaat anggota badan, menyebabkan kesan buruk pada anggota yang zahir, tak, menyebabkan makin lambat sembuh, menyebabkan makin sakit dan sebagainya, yang dipanggil sebagai mahzur at-tayammum ataupun mubih at-tayammum. Ketika itu apa dia Syekh sebut? Fasbir hatta yadkhula waqtul faridati. Maka bersabarlah tak sehinggalah masuk waktu solat fardu. Sebab apa? Sebab dalam tayamum kita tak boleh bertayamum kecuali selepas masuk fardu. Masuk waktu. Kakak pergi main kat luar, kakak. Pergi main kat luar. Contohnya Zuhur. Tak, kita nak sembahyang Zuhur ni. Air tak ada. Tak. Pasal benda nak buat. Lepas masuk waktu nanti cari air, tak jumpa, baru kita bertayamum dalam waktu. Bertayamum sebelum masuk waktu tak boleh. Tapi kalau wuduk tidak ada masalah, kita bertayamum sebelum masuk waktu, malah itu adalah yang lebih afdal, itulah yang lebih syamilnya. Kita berwuduk siap-siap sebelum masuk waktu, bila masuk waktu tu terus boleh sembahyang sunat. Boleh? Tu.
Okey, dalam hadis Nabi menceritakan ada seorang pemuda ni, iaitu sahabat Nabi lah. Ada luka, asalnya luka tu di kepala. Bila berlaku luka tu, sahabat Nabi tu, pemuda tu tanya sahabat-sahabat yang lain. Aku ni nak kena mandi wajib ke? Malam tu kebetulan berlaku keluar air mandi, dia wajib mandi. Jadi sahabat lain sebut mandi. Mandi. Bila mandi, kena air, akhir sekali kawan tu mati. Tak, maka berita itu sampai kepada Rasulullah. Maka Nabi sebut, qataluh alam yakun syifa'ul ayyis su'al. Kamu telah membunuh dia. Nabi marah lah. Bukankah ubat kepada kebodohan itu, al-ay maknanya al-jahal. Bukankah ubat kepada kejahilan, kebodohan itu ialah bertanya. Jadi kalau tak tahu, jangan buat kepala tahu. Tanya orang yang lebih tahu. Tanya tok guru, tanya ustaz, tanya kawan-kawan kita yang lebih tahu. Jangan buat kepala tahu. Ilmu agama ni bukan dia main congok ikut akal kita, tak. Kalau tak ulama kita tak karang kitab lah. Tak. Kakak. Oi. Kat luar banyak pen kat luar. Pensel banyak kalau pergi ambil kat luar. Kan duduk sini. Gaduh pula nanti. Ambil lah. Oh nak nama boleh. So kat luar. Tulis elok cantik-cantik. Sikit lagi nangis tu. Kejap Sini. Ya Allah. Sini. Kat luar banyak lagi buku pula. Sini. Okey. Fasbir hatta yadkhula waqtul fardhati thumma qsud sa'idan tayyiba. Lepas masuk waktu fardu, solat zuhur ke solat asar, lepas masuk waktu, maka carilah kamu, tujulah kamu kepada sa'idan, iaitu muka bumi, iaitu tanah lah. Yang padanya ada debu. Okey, faqsud thumma qsud. Thumma qsud